Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan sambunglah dalam tajuk yang seterusnya, iaitu dalam tajuk keelektromagnetan. So tajuk ni basically dalam bab yang ketiga lah, tingkatan 5. So basically apa itu elektromagnet? Dia terbagi kepada dua perkataan ya, iaitu yang pertama dalam elektrik, yang kedua dalam magnet. Dalam subtopik yang pertama kita akan belajar tentang kesan magnet ke atas konduktor pembawa arus. Kalau kamu nampak pada slide yang pertama ni, dia menerangkan tentang apa itu elektromagnet. Jadi balik kepada apa yang saya cakap tadilah. So elektromagnet ni terbagi kepada dua perkataan, iaitu elektrik dan magnet. So dalam dunia ni ada dua jenis magnet. Jadi kita ada magnet kekal dan kita ada elektromagnet. Kalau magnet kekal tu semua tahulah, dengan sifat asalnya yang magnet. Dan ada juga bahan yang bukan asalnya magnet, kita nak hasilkan dia jadi magnet. Yang itu yang kita namakan sebagai elektromagnet. Jadi definisi elektromagnet adalah alat yang menghasilkan kemagnetan apabila arus dialirkan. Jadi kat sini kita ambil contoh besi biasa. Besi yang bukan magnet, kalau kita letak dekat pintu peti sejuk, selalu kita buat pakai keychain magnet tu kan. Kalau kita letak besi, dia memang takkan melekat, menunjukkan sifat dia bukan magnet. Tetapi dalam kes ni, kita nak jadikan besi yang bukan magnet tu sebagai magnet. Dengan apa? Dengan cara kita alirkan arus. Jadi dalam tajuk ni, kita nak hasilkan elektromagnet. Seterusnya, bagaimanakah arah medan magnet ditentukan apabila arus mengalir di dalam dawai? So bila kita nak belajar tentang magnet, kita mesti tahu satu benda, iaitu medan dia. Sebelum ni kita belajar tentang elektrik, kita ada medan elektrik. So sekarang kita belajar tentang magnet, kita ada medan magnet. Dalam gambar rajah yang pertama ni, kita nampak aliran magnet tu sendiri. Kalau kita first kali cikgu nak terangkan tentang simbol pangkah dan simbol titik ni lah. So simbol pangkah ni menunjukkan yang current ni, iaitu arus ni, bergerak masuk ke dalam kertas. Kita ambil contoh ni kertas. Yang ini dalam ni adalah kertas. Jadi simbol pangkah ni menunjukkan arus ni masuk ke dalam kertas. Manakala simbol titik ni menunjukkan arus ni keluar daripada kertas. Yang ini menunjukkan apa? Menunjukkan arah arus. Arah arus tu. Kenapa penting untuk kita tahu arah arus? Dia sebagai kita nak tentukan medan magnet, kita mesti tahu arah arus tu sendiri. Sebab dia berbeza. Jadi kita tengok pada tanda silang pangkah, iaitu kalau cross ni . So tanda silang pangkah ni menunjukkan arus mengalir masuk. Arus mengalir masuk ke dalam kertas ni. Dan apa yang dinunjukkan adalah arah medan magnet ni menunjukkan arah jam. Kalau kamu nampak, arah medan magnet ni menunjukkan arah jam. Dan arah kompas ni, arah medan magnet menunjukkan arah jam, dan medan kompas juga menunjukkan arah jam. Berdasarkan apa? Kita ada satu hukum yang namanya hukum genggaman tangan kanan. Yang ni cikgu akan terangkan di dalam kelas nantilah. Kemudian kita ada tanda titik, iaitu tanda dot ni. Tanda dot ni menunjukkan arus mengalir keluar daripada kertas. Dan arah medan magnet, kita nampak kat sini, arah dia melawan jam. Dia berlawanan dengan
jam. Seterusnya kita tahulah arah kompas juga akan menunjukkan arah lawan jam. Okey, kalau kamu perasan kenapa kita gunakan medan ni? Okey, nak tentukan medan ni kita gunakan kompas. Kenapa? Sebab lumrahnya adalah kompas biasa yang kita gunakan kat dunia ni dia ditarik, dia dipengaruhi oleh arah medan magnet bumi. Jadi kita ada satu sumber magnet yang terdekat ni, jadi kompas ni akan mengikut arah medan magnet sumber sebab dia yang paling kuat dan dia paling dekat. So dia mengalahkanlah arah medan magnet bumi. Jadi kat sini kita nampaklah dia punya arah pergerakan medan magnet. So, bagaimanakah kesan magnet pada dawai yang lurus? Okey, kalau tadi kita letakkan satu sumber dekat tengah, kemudian kita hasilkan medan magnet. Kali ni kita ada satu batang rod. Kita ada satu batang dawai lah. Kita ada satu batang dawai di tengah-tengah. Macam mana kita nak tahu dia punya corak medan magnet? Kita gunakan hukum genggaman tangan kanan. Jadi kita buat tangan kamu macam ni. Macam kacang cap tangan tu. Kita buat macam tu. Dan kita masukkan atau kita pegang dawai tu. Kalau kamu punya arah elektrik ni keluar daripada kertas, kamu punya ibu jari kamu akan menunjuk ke arah atas sebab ibu jari mesti sentiasa menunjukkan ke arah mana perginya arus tu. Jadi dalam kes ni arus ni bergerak ke atas, so ibu jari bergerak ke atas. So kita letakkan ibu jari kamu ke atas. Ini untuk kes yang arus keluar daripada kertas. Kemudian 4 jari tergenggam. Ataupun kita genggam akan menunjukkan arah pusingan. Kamu nampak dia, kamu punya ibu jari, kamu punya jari-jari yang lain ni. Yang ini adalah arah medan magnet. Yang ini adalah arah medan magnet. Jadi letakkan jari, kita ada step lah. Step pertama, kita tengok arah arus tu kat mana. Kemudian kita masukkan kita punya tangan. Ibu jari mesti sentiasa kepada arah arus lah. Jadi jari-jari yang lain menunjukkan arah pusingan medan magnet. Alright. So, kita dah tahu cara untuk kita ramalkan atau membaca medan magnet. So, macam mana kita nak tandakan medan magnet tu? Alright. So, medan magnet ni kita boleh tandakan menggunakan garisan-garisan. Garisan-garisan. So, kalau apakah garisan medan magnet? Garisan medan magnet adalah garisan kawasan yang mengalami daya tarikan magnet. Kalau kamu recall balik, sebelum ni kita belajar tentang medan elektrik. Apa maksud medan elektrik? Medan elektrik adalah kawasan yang mengalami daya elektrik. Jadi kalau medan magnet kita tukarkan je lah. Dia jadi kawasan yang mengalami daya tarikan magnet. Right? So bagaimanakah kesan magnet pada gelung membulat? Kalau tadi kalau kamu nampak kat sini kita ada batang rod. Sekarang ni kita ada kita ada gelung yang membulat. Kita ada 2 titik pula, 2 sumber. Untuk 2 sumber ni, caranya hampir sama. Kita tengok dulu. Berdasarkan arah arus dari terminal bateri pada litar, hujung gelung A membawa arus ke atas, hujung gelung B membawa arus ke bawah. Kalau kamu nampak kita ada bateri kat sini. Kita kena tengok mana arah arus. Kalau kamu nampak dekat anak panah kat sini, arah arus masuk ke A ni. So dari bawah ni dia masuk ke A, kemudian dia keluar. So kat sini dia keluar lah. Kat bahagian atas ni dia keluar, kemudian dia masuk kat B.
Jadi A adalah arus yang keluar, B adalah arus yang masuk. Jadi kamu letakkan macam biasa, gunakan hukum genggaman tangan kanan. Okey, tak mesti tangan kanan jangan gunakan tangan kiri sebab nanti dia akan jadi terbalik. So gunakan tangan kanan. First step, tunjuk arah arus kamu. Kalau kat A ni ke atas. Okey, kemudian tengok jari yang lain. Jari yang lain tu bergerak clockwise ataupun anti-clockwise. So dalam kes A, bila arus ke atas, arus keluar, so jari yang lain akan menunjukkan arah anti-clockwise kan. So dia menunjukkan arah clockwise. Okey, so A ni adalah medan magnet, dia akan bergerak secara clockwise. Dan dalam B ni, bila dia punya arus ni masuk, okay, kita letakkan ibu jari kita ke bawah, kita nampak putaran ni bergerak secara anti-clockwise atau melawan arah jam lah kan. Kemudian kita lukis dia punya corak. So ini adalah cara jika soalan memberikan tentang gelung yang disambungkan dengan elektrik lah. Okey, satu lagi yang kamu tak boleh lupa adalah corak medan magnet di tengah gelung pula. Okey, kat tengah gelung ni dia neutral. Maksudnya dia bergerak mana? Dia bergerak ke, dia tak ada dia bukan neutral. Dia tak membentuk bulatan. Okey, dia terus, garisan yang terus. Okey, dia garisan yang terus dan arah dia mesti arah yang sama lah. Kalau kamu perasan kat kawasan tengah ni, arah dia sama. Walaupun yang ni clockwise, yang ni anti-clockwise, kat tengah ni dia masih ada arah yang sama. Okey. Okey, kalau tadi kita merujuk kepada satu sumber. Kemudian yang kedua kita ada satu dawai. Kemudian yang ketiga kita ada satu gelung. Sekarang ni kita nak tengok bagaimana pula kesan magnet ni pada solenoid. Okey, pada solenoid. Solenoid ni apa? Kita tengok dulu lah. Okey, solenoid ni adalah sebuah gegelung. Okey, kalau tadi kita ada masuk dan keluar. Yang gelung tu. Okey, sekarang ni solenoid ni dia adalah sejenis gegelung. Jadi dia ada lingkaran-lingkaran kat tengah-tengah ni lah. Okey, dia ada gegelung yang terdiri daripada gabungan beberapa lilitan wire. Nampak? Inilah maksudnya lilitan tu. Lilitan 1, lilitan 2, ni tahu ada berapa banyak lilitan ni Okey. Jadi macam mana kita nak tentukan kita nak tentukan kutub magnet. Kutub magnet ni kita boleh tentukan berpandukan arah pengaliran arus lah. Kita nak tengok arus ni, arus yang masuk mana, arus yang keluar mana. Arus yang masuk ni dia akan jadi north, arus yang keluar ni dia akan jadi south lah. Okey. So, macam mana cara nak tentukan kutub magnet pada solenoid? Okey, first sekali kita tengok kepada kedudukan terminal bateri. Okey, kita tengok dulu kedudukan bateri tu. Sebab kedudukan bateri ni akan tentukan arah arus yang mengalir melalui hujung solenoid lah. Okey. Jika arah pengaliran arus di hujung X mengikut arah jam. Jadi kita nak tengok dulu kalau kita punya kutub selatan ni dia mengalir arah dia adalah mengikut jam, kita kata dia sebagai kutub selatan lah. Kalau dia kutub utara dia akan melawan jam. Sebab apa? Sebab kita nak tahu arus tu mengalir daripada mana, mengalir ke mana. Jadi bila arus tu mengalir daripada sini, kamu nampak kan? Bila arus tu mengalir daripada sini, automatik kita tahu yang dekat bahagian X ni adalah arus yang keluar. Okey, dan dia akan bergerak sampailah ke hujung terminal yang satu lagi lah. Okey. So jika arah pengaliran arus di hujung X mengikut arah jam. Hujung X ni adalah kutub utara,
kutub selatan, arah medan magnetnya adalah masuk ke dalam hujung solenoid. Maksudnya daripada sini ni dia akan masuk ke hujung solenoid, hujung solenoid. Dia akan masuk ke hujung solenoid. Okey. Dan jika arah pengaliran arus di hujung Y ni melawan jam, kalau dia melawan jam, memang dia akan melawan jam lah. Sebab kita ada dua kutub yang berbeza. Satu ni mesti ikut jam, satu lagi ni mesti melawan jam. Sebab kalau kamu perasan, yang ini keluar, yang ini masuk. Dia masuk balik. Okay, so jika arah pengaliran arus di hujung Y melawan arah jam, hujung Y adalah kutub utara dan arah medan magnet adalah keluar dari hujung solenoid. Okay. So kita ada tiga lah. Okay, tiga faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan elektromagnet. Yang pertama dia bila kita tambahkan arus, senang cerita kita tambahkan litar tu punya arus lah. Okay. Bila kita tambahkan arus, kita punya elektromagnet akan jadi semakin kuat. Kemudian bila kita tambahkan bilangan lilitan, kalau kamu perasan dekat solenoid ni ada lilitan. Okey, kita lilitan. Kalau kita tambahkan bilangan lilitan ni juga, kita akan kuatkan dia punya elektromagnet. Kemudian kalau kita gunakan teras besi yang lembut, dia akan kuatkan elektromagnet juga. So ni adalah beberapa aplikasi lah yang ni kamu boleh baca lah. Okay, kamu boleh stop, and then kamu boleh baca, and then kamu boleh play balik video ni. Okay, so bagaimana loceng elektrik berfungsi? Sama juga, dia menggunakan solenoid. Okay, kita hasilkan elektromagnet. Okay, bila kita bagi arus, dia akan jadi magnet. Bila kita tak bagi arus, dia akan jadi besi biasa. Jadi macam mana dia jadi dia boleh ketuk tu? Sebab kita jadikan dia magnet, kita tarik balik. Kita tak jadikan dia magnet. Jadi dia magnet, jadi dia tak magnet. Okay, boleh baca lah. Okay, switch tekan arus mengalir. So teras besi dimagnetkan. Teras besi pun tariklah besi lembut tu. Bunyi pun akan terhasil pada pemukul. Dan bila kita tak nak bunyi tu, litar tu terputus lah. Bila litar terputus, besi lembut tu dah tak jadi magnet dah. Dia akan terpisah. Okay. Kemudian kita ada electromagnetic relay. Okay, electromagnetic relay. Yang ni pun sama juga lah. Okay, kita ada switch. Switch pertama ni terbuka atau tertutup. Kalau kita tutupkan switch ni, maksudnya litar tu ada arus. So solenoid ni akan jadi elektromagnet. Sama juga. Okay, bila kita putuskan litar ni, kita buka lah bateri ni. Maksudnya kita buka bateri ni, litar ni tak ada arus. Jadi solenoid ni tak boleh jadi elektromagnet. Okay, boleh baca lah. Ni pun sama juga, boleh baca. Jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. So basically dalam tajuk ni kita belajar tentang beberapa perkara lah. Yang pertama, maksud elektromagnet. Maksud elektromagnet adalah magnet sementara, iaitu satu bahan besi yang kita jadikan magnet. Okay, asalnya dia bukan magnet. So bila kita alihkan arus, dia jadi magnet. Okay, so itu ada elektromagnet. Dalam tajuk elektromagnet ni juga kita belajar tentang tiga cara. Kita belajar tentang medan magnet. Medan magnet tu sendiri, macam mana nak tentukan corak medan magnet dan arah medan magnet daripada sebuah dawai yang lurus, sebuah gelung dan sebuah solenoid. Dan awal tu kita ada satu sumber lah. Okay, dan kita ada beberapa faktor yang mempengaruhi dia. Yang pertama, semakin kuat arus tu, semakin kuat elektromagnet. Kemudian kita ada semakin banyak bilangan lilitan, semakin kuat elektromagnet. Kemudian kita mesti pakai teras besi yang lembut untuk hasilkan elektromagnet yang lagi kuat. Dan ada tiga atau banyak sebenarnya aplikasi elektromagnet dalam kehidupan seharian. Okay, so next kita akan belajar tentang daya ke atas konduktor pembawa arus. So itu sajalah.